Assalamualaikum Encik Syahbudin. Amalan kenduri arwah Mono Friday. Amalan kenduri arwah 3, 7, 100. 3, 7, 40, 100. Allah Akbar. Adakah amalan itu bid'ah bersandarkan kiraan hari-hari itu kalau niat bagi makan kepada tetamu dan sedekah tu diniatkan untuk arwah? Macam ni. Yang pertama sekali, apabila ia berkaitan tentang amalan agama. Apa sahaja yang berkaitan tentang amalan agama, sandar kepada Nabi dulu. Maksudnya, jika Nabi buat, kita buat. Kalau Nabi tak buat, kita tak buat. Yang tu dulu. Yang perbahasan, kalau Nabi tak buat tu, boleh tak boleh tu kemudian. Tapi kita kata, yang pertama sekali, kita sebagai seorang yang kata, aku sayang Nabi lebih daripada aku sayang anak-anak aku. Aku sayang Nabi lebih daripada aku sayang mak pak aku. Aku sayang Nabi lebih berbanding manusia secara keseluruhannya. Maka kita angkat cinta kepada Nabi dulu. Maka bila kita kata macam tu, kita nak pastikan amal kebaikan kita merujuk kepada Nabi. Nabi buat tak amalan berkenaan? Nabi tak buat amalan tu. Nabi buat tak tahlil arwah 3 hari. Hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100. Nabi buat tak? Nabi tak buat. Kita jangan cerita lagi, ulama' kata boleh ke, ulama' kata tak boleh. Tapi kita kata dulu, Nabi buat tak buat? Nabi tak buat. Okay, bila Nabi tak buat, sedangkan kematian berlaku pada zaman Nabi sangat banyak, bahkan waktu Ja'far meninggal dunia pun Nabi tak buat, maka kita tak apa. Kita tak buat. Yang tu yang pertama. Yang kedua, apa amalannya Nabi buat? Kita nak kena tahu juga. Selain yang kita tahu Nabi tak buat, apa yang Nabi buat? Bila Nabi buat, kita nak kena dahulukan yang tu. Sama ada Nabi suruh kita buat, ataupun Nabi sendiri yang melakukannya. Dalam mazhab Syafi'i dilarang an-niyahah, meratapi kematian. Meratapi kematian. Dan termasuk dalam bab meratapi kematian ini adalah macam mana lebih ucapan takziah lebih daripada 3 hari. Jom kita tengok satu kitab Fiqh Manhaji. Kita download jap. Fiqh Manhaji jilid 1. Kita baca buku ni Ibu Fiqh. Okey, kita download Fiqh Manhaji jilid pertama. Nak download ke? Macam tak perlu download je. Okay, tak perlu download. Tak perlu download. Okey, jilid yang pertama muka surat berapa Kita tengok kat sini. Berkaitan tentang mengiringi jenazah. Hukum-hukum berkaitan tentang jenazah 457. 457. 457. Ini buku Fiqh Manhaji, buku mazhab Asy-Syafi'i yang diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sangat bagus dan sangat menepati mazhab Asy-Syafi'i. Antara perkara yang saya nak sebut, okey, perkara yang sunat dilakukan. Jadi yang perkara sunat yang dilakukan ni, yang kita nak buat sungguh-sungguh lah. Yang kita nak buat. Memandikan jenazah, apa semua ni, mengkafankan. Ya, kita nak masuk berkaitan tentang isu tahlil ni. Kita tengok kejap mengiringi jenazah. Adab mengiringi jenazah. Adab mengiringi jenazah. Adab mengiringi jenazah pertama, mengiringi dengan berjalan kaki namun tidak mengapa sekiranya berkenderaan semasa balik. Waktu pergi, berjalan kaki. Kemudian haram membawa jenazah secara sambil lewa. Haram membawa jenazah secara sambil lewa. Ketiga, makruh berbuat bising ketika mengiringi jenazah. Malah sunat untuk tidak meninggikan suara dengan sebarang bacaan, zikir dan seumpamanya. Sebaliknya, hendaklah bertafakur mengerti kematian dan balasannya. Yang ni yang kita buat Fatihah tu tak benar lah. Kemudian perkara bid'ah terhadap jenazah. Ini bid'ah Ini mazhab Syafi'i tau. Ini bukan mazhab Wahabi, ini mazhab Syafi'i.
Pertama, semua perkara yang bertentangan dengan adab-adab mengiringi jenazah, maka ia menjadi bid'ah. Yang tadi lah. Macam contoh kita kata, kita kata mereka yang mengiringi jenazah afdal berjalan di hadapan berdekatan dengan jenazah, haram membawa jenazah sambil lewa, kita bawa jenazah sambil lewa. Kedua, membawa jambangan bunga dan seumpamanya bersama-sama jenazah. Perbuatan ini adalah bid'ah yang diharamkan dan telah mempengaruhi orang Islam dengan meniru upacara pengebumian mayat orang kafir yang mengandungi unsur-unsur pembaziran dan kemegahan. Ketiga, kubur yang digali dan dibina tidak mengikut cara yang ditetapkan dari kedalaman, keluasan dan keutamaan liang lahat. Keempat, makruh membina kubur sama di sebelah dalam atau di luarnya dengan bahan yang menyerap bahang panas seperti simen, batu kapur dan seumpamanya. Ini dah mula orang buat dah. Kelima, makruh tahrim, maksud makruh yang lebih dekat dengan haram. Lebih dekat dengan haram. Meninggikan kubur dan membuat binaan di atasnya sebagaimana yang dibuat oleh kebanyakan orang hari ini. Yang dibuat oleh kebanyakan orang hari ini. Menurut sunnah, kubur tidak boleh ditinggikan melebihi sejengkal dari paras tanah. Hal ini berdasarkan daripada hadis sekian-sekian. Keenam, mengeluh dan meratapi mayat. Yang ini disebut sebagai isu an-niyahah lah. An-niyahah, an-naihah. Ketujuh, keluarga si mati sibuk. Nampak ni, ini kita biasa buat ni. Ni yang kita isu sekarang ni. Ini isu kita sekarang ni. Keluarga si mati sibuk menyediakan makanan dan menjamu orang ramai sebagaimana kebiasaan masa kini. Hal ini adalah bid'ah yang sangat bertentangan dengan sunnah yang menganjurkan sebaliknya, iaitu sebahagian mereka yang menziarahi jenazah menyediakan makanan dan menghantarnya kepada keluarga si mati atau seorang mengundang dan menjamu mereka di rumah. Begitu juga sunat menyediakan makanan yang banyak yang mencukupi keperluan mereka sehari semalam. Hal ini berdasarkan hadis baginda Nabi bersabda, "Isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum." Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far kerana mereka ditimpa peristiwa yang menyedihkan. Haram menyediakan makanan untuk perempuan-perempuan yang meratap atau seumpamanya, sama ada mereka di kalangan keluarga si mati atau orang lain. Termasuk dalam perkara bid'ah ialah perbuatan keluarga si mati mengadakan kenduri yang mereka namakan sempena berlalu 40 hari atau seumpama dengannya. Nampak jelas benda ni? Sekiranya perbelanjaan kenduri tersebut diambil daripada harta hak para waris dan antara mereka terdapat pula yang belum balik, perbuatan tersebut sangat dilarang disebabkan makan harta anak yatim dan menghilangkan haknya bukan kepentingan dirinya. Perbuatan haram ini dikongsi oleh kesemua yang menjemput dan makan kenduri tersebut. Perbuatan haram ini dikongsi oleh kesemua yang menjemput, orang yang jemput, dan orang yang makan kenduri, maksudnya orang yang hadir tu. Allah SWT. Ke-8 lagi, bid'ah lagi. Membaca Al-Quran di majlis-majlis takziah yang dibuat secara rasmi sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Perbuatan tersebut juga adalah bid'ah. Apa yang sunat ialah mengucapkan takziah kepada keluarga si mati hanya dalam tempoh 3 hari dari hari kematiannya sebagaimana yang disepakati ulama, atau dengan kata-kata yang lain bukan keluarga si mati yang menentukan tempohnya. Nampak? Ini buku mana ni? Ini buku Fiqh Al-Manhaji, Fiqh Manhaji Mazhab Asy-Syafi'i. Yang ni siapa terjemah ni? Syihabuddin ke terjemah ni? Yang terjemah ni Dr. Zulkifli Al-Bakri diterbitkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ada faham? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.